السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, sudah pasti dengan taufik serta hidayah darinya, alhamdulillah kita dapat anjurkan program sebegini rupa. Insya-Allah semoga ada manfaat dan semoga ia terus disambung kesinambungannya pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Sepatutnya hari ini Dr. Fadlan Muhammad Uthman yang punya giliran, tapi disebabkan dia ada hal kena pergi ke embassy Saudi Arabia, so saya gantikanlah. So insya-Allah sepanjang lebih kurang berapa 6 kali sepanjang Ramadan ni, 6 kali pengajian I Miss You Ramadan ni, betul? Kita akan menggunakan kertas kerja yang juga dihasilkan oleh Dr. Fadlan sempena pembentangan dalam seminar Fiqh Sunnah di bulan Ramadan Syawal baru-baru ni je, 7 Julai 2013, tempat di Mediu pun, anjuran ilmusaraf.com. Baik, kuliah Ramadan saya pasti muslimin dan muslimat, ia bukanlah sesuatu yang asing ataupun yang baru, kerana baik dalam TV, radio, majalah, online, YouTube dan sebagainya, kita semua sering didedahkan ataupun kita sering melihat, merujuk kepada kuliah-kuliah pengajian Ramadan, baik sebelum ataupun di dalam Ramadan. So apa yang mungkin akan dibincangkan telah pun diketahui oleh para hadirat sekalian. Maka bagi siapa yang dah tahu, kita kira ini sebagai murajaah, kita kira sebagai ulang kaji, nasihat, peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sebagaimana firman Allah, maka berikanlah peringatan, kerana memperingati antara satu sama lain itu adalah baik untuk orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Asr juga Allah menyebut watawasau bil haqq watawasau bis sabr, maka saling bertukar pesananlah antara kalian dalam bab kebenaran, yakni agama Islam dan juga kesabaran. So hari ini kita berpesan tentang kebenaran tentang Ramadan secara spesifiknya. Baik, kita pergi secara direct kepada definisi puasa. Mungkin sebelum itu saya muqaddimahkan perbincangan kita. Puasa adalah sinonim dengan Ramadan. Namun sebelum itu, mungkin sedikit sebanyak kita bertukar pendapat ataupun berkongsi idea tentang Ramadan itu sendiri. Ramadan ia memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Ia ada sunnah. Di sana ada ketetapan Allah, sunnatullah yang Allah telah tetapkan pada bulan Ramadan, yang tidak dapat kita jumpai ataupun perolehi keistimewaan itu pada bulan yang lain. Warid di dalam ataupun jelas
seperti mana yang direkodkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang keistimewaan ini. Antaranya ialah Ramadan ialah bulan Al-Quran. Ramadan ialah bulan Al-Quran. Faktor Ramadan merupakan bulan Al-Quran merupakan antara faktor yang paling ulung yang membezakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan di sana ada saat ketika harinya diturunkan padanya Al-Quran. Kerana itulah Ramadan mendapat gelaran Syahrul Quran, kerana diturun padanya Al-Quran. Al-Quran, di mana maklum kita pun dalam kalender ada nuzulul Quran. Mediu pun cuti kan? Cuti mediu. Nuzulul Quran kalau ikut kalender 17 Ramadan lah. Kalau ikut pendapat yang lebih rajih, ada di sana pendapat-pendapat yang lain yang menyatakan bahawa nuzulul Quran ialah pada malam Lailatul Qadar, which is malam Lailatul Qadar ma'rufnya ialah 10 malam terakhir. Tak apalah, itu kerajaan punya cuti, so kita enjoy je lah ada cuti tu. Namun secara akademik, secara ilmiahnya, nuzulul Quran adalah pada malam Lailatul Qadar berdasarkan hadis-hadis sahih yang banyak. Itu nombor satu ataupun yang pertama keistimewaan Ramadan berbanding bulan yang lain. Kelebihan Ramadan, Syahrul Quran unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda, garis tengah antara hak dan batil. Itu tujuan penurunan Al-Quran. Al-Quran bukan kitab medik punya kitab, bukan engineering punya kitab, bukan architecture punya kitab, bukan juga kitab masakan ke apa benda. Ia adalah kitab petunjuk dan hidayah kepada manusia. Siapa yang inginkan hidayah, yakni kebaikan, maksudnya bila kita nak hidayah, automatically ia bermakna kita nakkan kebaikan. Kebaikan di sisi Islam satu saja, redha Allah. Maksudnya mereka yang inginkan hidayah, maksudnya dia inginkan redha Allah. Maka Al-Quran diturunkan atas purpose itu, atas tujuan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. So itu keistimewaan pertama dan yang paling utama yang ada pada bulan Ramadan, yang tidak boleh dipindah milik ke bulan yang lain. Syahrul Quran tidak akan terjadi, tidak akan diberi kepada bulan Syawal, Muharram, Dzulhijjah dan sebagainya. Okay, di dalam Islam, bulan-bulan masing-masing dia ada keistimewaan masing-masing, dan ini adalah keistimewaan Ramadan. Yang kedua, Ramadan juga istimewanya kerana dibelenggu para syaitan dan juga jin-jin yang derhaka. Begitu juga ditutup semua pintu syurga dan tidak ada satu pun ditutup semua pintu neraka dan tidak dibuka walaupun satu pintu neraka. Neraka dia banyak pintu lah. Dan dibuka semua pintu syurga tanpa ditutup walaupun satu. Dan juga di setiap malam pada bulan Ramadan adanya pembebasan api neraka. Ini dibebaskan hamba-hamba Allah yang disiksa dari api neraka, daripada neraka tersebut. Dan ia berlaku pada setiap malam. 3 combination of kelebihan ini hanya ada pada bulan Ramadan berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. "Idza kana fi awwal lailatin min syahri Ramadan suffilatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu lailatin." Apabila sampai malam Ramadan, bila sampai malamnya Ramadan, satu Ramadan, dibelenggu syaitan dan juga jin-jin yang derhaka. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Apa maksud dibelenggu syaitan? Maksudnya selama ini manusia nampak atau tidak nampak, kita buat maksiat adalah kerana gagalnya kita menahan desakan daripada syaitan. Itu faktor utama. Faktor yang kedua
adalah kerana hawa nafsu yang telah dididik oleh syaitan. Okey. Maka potensi untuk kita melakukan maksiat pada bulan Ramadan secara fitrahnya ia telah ditetapkan oleh Allah dengan keistimewaan bulan Ramadan akan berkurangan kerana satu faktor sudah hilang, yakni syaitan. Tinggal kita nak fight dengan hawa nafsu je lah. Okay? So at least kita dah ada kelebihan sebelah. Berbanding sebelum ni kita dicengkam oleh dua-dua. Kalau kita dapat lawan bisikan syaitan pun, sebab tu ada hadis yang mengajar kita untuk a'udzubika min hamazatis syayatin. Aku berlindung dengan Allah dari bisikan-bisikan dan desakan-desakan syaitan. Kita dapat lepas daripada syaitan, tapi kita ada hawa nafsu satu lagi. Di bulan Ramadan, at least syaitan dah kurang. That's why automatically kita melihat manusia umumnya Muslim lah, mereka akan kurang kekerapan membuat dosa. Apabila kurangnya kekerapan membuat dosa, automatically iman akan naik. Bila iman naik, kekerapan melakukan ketaatan kepada Allah juga berlaku secara automatik. Ini formula iman yang disepakati oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iman yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman manusia ini dia turun naik. Dia tak macam iman malaikah. Iman malaikah statik. Apa saja Allah suruh dia buat, apa saja Allah larang dia tak buat. Adapun iman para anbiya dan rasul, dia sentiasa naik tak pernah turun. Adapun manusia biasa, bukan rasul dan malaikah, iman kita ada kala naik dan ada turun. Apa faktor naik dan turunnya iman kita ni? Naiknya dengan ketaatan kepada Allah, kita buat baik, dan turunnya iman kerana kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why lah secara automatik kita boleh lihat, especially first day of Ramadan. Kalau duduk Shah Alam ni, hari saya first Ramadan, malam first Ramadan baru ni, saya berada KL, penuh, tak berat jam, bulatan sebelah masjid. The next day of Ramadan, second Ramadan terus tak jam. Automatically iman manusia pergi kerana pada malam itu telah diikat syaitan. Dan ia berlaku saban tahun Ramadan. Betul tak? Ia berlaku saban tahun di mana-mana pun. Yang better sikit 10 malam dia okey, betul, masuk second phase of 10 tu dia kurang balik, 10 akhir tu dia okey balik. Itu better lah. Tapi yang tak bagus ni, satu malam pertama je punya jam. Second malam mungkin dia kapul kot. Dia kongsi kereta, kita berhusnudzan lah. Nak ceritanya secara fitrah, itu ketetapan Allah pada bulan Ramadan. Apabila dibelenggu syaitan dan juga jin-jin yang derhaka ini yang menghasut manusia ke arah keburukan, maka kebarangkalian ataupun kekerapan untuk melakukan dosa berkurangan. Seterusnya, kelebihan yang lain disebut dalam hadis riwayat Tirmizi ini adalah di sana setiap malam bulan Ramadan adanya hamba-hamba yang dibebas dari api neraka. Siapa? Adalah kriterianya. Sekejap lagi kita sebut. Seterusnya, yang ketiga mungkin yang terakhir, banyak kelebihan Ramadan ini. Ini antara yang utama, tiga yang utama adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini malam apa? Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran Suratul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Apakah dia malam Al-Qadar itu? Ia adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mengikut perkiraannya lebih kurang 82 tahun hingga 83 tahun. Maksudnya peribadatan, penyembahan kita kepada Allah jika kena pada malam Al-Qadar itu, maka ia sama dengan kita melakukan ibadat selama 83 tahun. So boleh bayanglah betapa banyaknya. Okey. Itu juga faktor tambahan kenapa automatically iman manusia di bulan Ramadan meningkat. Kerana offer-offer yang extraordinary macam ni di bulan Ramadan. Sebagaimanalah berlaku di pusat-pusat membeli belah,
extraordinary crowd yang memenuhi pusat Memilah kerana extraordinary offer dan diskaun yang ditawarkan oleh Jekyll, Kamda, kan, Aryani dan sebagainya. Samalah. Itu sifat manusia. Sifat kita bila kita dapat something yang besar ganjaran dia, tapi dengan usaha yang sedikit. Siapa tak nak? Betul? Siapa tak nak duduk kat rumah tapi dapat gaji 20,000 sebulan? Nak. Siapa tak nak buat amal satu malam equal to 83 tahun? So 10 malam terakhir akan dipenuhi masjid-masjid dengan lautan manusia untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat daripada Al-Qadar. So itu sedikit sebanyak antara apa yang lebihnya Ramadan. Okay? So ini ilmu pengetahuan tentang kelebihan Ramadan, ia menjadikan kita termotivasi untuk melakukan amalan yang lebih pada bulan Ramadan. Sebab tu pentingnya ilmu. So tak tahu, kita tak dapat beza, tak dapat dzuk, tak dapat rasa motivasi tersebut untuk melakukan kelebihan pada bulan Ramadan. Baik. Antara satu lagi berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membangunkan ataupun mendirikan Ramadan, ini pada puasanya, malamnya didirikan salat malam, antaranya tarawih kita itulah dikira sebagai qiyam Ramadan dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaba. Apa maksud imanan wa ihtisaba? Beriman bahawa di sana ada ganjaran besar dari Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik setiap perbuatan yang kita buat ataupun amalan yang kita buat di bulan Ramadan tersebut. Macam mana nak dapat iman tersebut kalau kita tak dapat ilmu? So hari ini dah dapat ilmu, kelebihan-kelebihan Ramadan, offer-offer yang Allah sediakan di bulan Ramadan. So di sanalah adanya qiyam secara iman. So kita bangun Ramadan, kita bangun untuk tarawih dekat masjid tu bersama imam dengan keadaan kita sedar dengan penuh keimanan bahawa setiap gerak-geri aku, gerak kerja aku, sujud, bacaan Al-Fatihah, khusyukku di dalam tarawih ini adalah ending dia apa? Satu lagi, ihtisaba, mengharap ganjaran Allah. Apa dia rizq yang Allah sediakan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, ini tarawih, dengan penuh keimanan, dan iman itu datang setelah kita sedar melalui ilmu. Okay. Sekarang bangun Ramadan, malam-malam tarawih bersama imam, kita sudah sedar bahawa aku beriman bahawa melalui pengkhabaran Allah dan Rasul, di sana adanya pengampunan dan juga pembebasan dari api neraka hasil daripada qiyam aku ini. Itu akan membawa kepada kualiti amalan tersebut. Bila kita pergi masjid Shah Alam negeri ke, masjid mana-mana ke, masjid negara ke, tanpa sedar dengan ilmu dan iman, that's why kita macam pergi hanya kerana ikut-ikutan. Seolah-olah Ramadan ini pesta. Apabila ramai orang pergi masjid untuk tarawih, kita pun pergi sekali, tanpa kita ketahui apa kelebihan kita pergi ramai-ramai Ramadan ini. Sedangkan luar Ramadan kita tak pernah pergi pun untuk solat sunat di masjid. Paling hebat pun solat sunat dekat rumah ya, kayak mulai di rumah. Tapi kenapa Ramadan kita berpusu-pusu dengan keluarga untuk mengimarahkan tarawih secara berjemaah di masjid? Maka kita jangan jadi golongan yang pergi tanpa sebab. Jangan pergi, kenapa kita pergi tarawih ni? Dah semua pergi, lepas tu ada booth-booth jual jubah dan sebagainya. Faham? So sekarang ubah, shift our paradigm. Kita pergi dengan ilmu. Dengan ilmu tu datangnya iman. Pergi qiyam Ramadan, Nabi kata apa? Tanam dalam hati, jika aku qiyam Ramadan dengan penuh iman akan ganjaran Allah dan juga pengharapan. Berharap. So bila kita berharap, automatically dalam qiyam tu, dalam tarawih tu, kita akan cuba mengkhusyukkan diri kita. Kita akan paksa untuk khusyuk. Kan? Siapa yang tak faham Quran, tak ingat Quran, dia akan ambil Quran, letak, pegang untuk sambil salat. Atas dasar apa? Atas motivasi untuk mendapat keampunan dari Allah akan dosa-dosanya yang lalu. Sebab itu pentingnya ilmu. Sebab itu jugalah maqasidnya
objektif kenapa diwajibkan belajar ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis Nabi SAW, belajar ilmu agama, terutamanya ilmu agama itu adalah fardu, wajib ke atas setiap muslim. Kerana apa? Kerana nak datangkan faedah amalan kita. Ramai masyarakat Islam sekarang mostly buat amal ibadah kerana ikut-ikutan. Kenapa kamu angkat takbir sedemikian? Kenapa kamu puasa pada hari sedemikian? Kenapa rukuk macam tu? Kenapa berzikir cara macam tu? Mesti akan jawab, kat sekolah ajar macam tu. Masih lagi berada pada tahap jarang untuk kita dengar jawapan manusia kebanyakan, kenapa buat sekian-sekian amalan? Kerana aku dengar hadis Nabi sekian-sekian kata sekian-sekian. So ini yang kita kena ubah. Beramal berdasarkan ilmu, maka ia akan membawa kepada iman, akan ganjaran daripada amalan tersebut. Kerana itu Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak tahu? Memang beza. Senario tadi saya telah bagi dah. Sama ke tak orang pergi ramai-ramai Ramadan, qiyam tarawih itu, angkat takbir dengan imam apa semua, syaitan down. Tak apalah. Sama ke tak pergi seorang itu sebab ramai orang pergi? Anak pergi sebab ayah dia pergi, mak pergi sebab bapak dia yang pergi, mak pergi sebab suami dia pergi, isteri pergi sebab suami pergi. Sama ke dengan orang yang pergi, aku pergi kerana sekian Nabi katakan, aku pergi kerana sekian Allah katakan suruh aku, ini tata cara untuk aku mendapat kelebihan pada bulan Ramadan. Kerana itulah aku bertapak pergi ke masjid untuk mendirikan Ramadan. Sudah tentu berbeza. Sudah tentu berbeza. Sebab itu Allah kata, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Alamak, isi ada dalam ni. Baik. Maka di sanalah pentingnya ilmu. Maka sekarang dah tahu apa itu Ramadan, apa itu kelebihannya. Mungkin ada yang dah tahu secara dengar khabar angin. Sambil-sambil nak masak juadah berbuka tu, buka mungkin TV Al-Hijrah, terdengar-dengar dah sikit. Kan? Ustaz sekian kata, lebih kurang je dia ambil hadis sama macam yang saya ungkapkan, bukan hadis lain pun. Kecuali hadis tu dia ambil hadis palsu, lainlah. So kalau dia ambil hadis sahih, dia tak akan lari daripada mengungkap ataupun menukilkan hadis-hadis yang saya baca tadi. Kerana agama ni dia tak pergi lain lah, sama ada Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka halang-halang konten tu tak dapat deliver, saya deliver konten apa yang ada. Don't forget about the content. Ni Dr. Fadlan deliver nanti dah. Ni sebagai kuliah mukaddimah untuk I Miss You Ramadan lah. So sesuai dengan we are missing Ramadan a lot, so kita patut kenal lah Ramadan. Antara nak kenal Ramadan, inilah kenal keistimewaan Ramadan. Orang kata benarlah, tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak mencintai Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan akan kelebihan Ramadan tersebut, tapi bila tanya apa kelebihan Ramadan, ada solat tarawih, ada bazar Ramadan, ada sale 70 to 90%, kainela, itu je kelebihan yang kita boleh sebut mostly. Tapi secara spesifik ilmiahnya melalui kalamullah dan sabda Rasulnya, apakah kelebihan Ramadan, masih ramai yang gagal untuk mengetahuinya. Kepada kelebihan Ramadan, itu antara kelebihan Ramadan. Antaranya juga kelebihan Ramadan yang juga dikongsi pada waktu-waktu lain, Ramadan adalah antara waktu dimustajabkan doa. That's why kita dianjurkan untuk memperbanyakkan doa di bulan Ramadan. Selain daripada ibadah yang salat, bersedekah, baca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk memperbanyakkan doa. Jika di bulan lain, di bulan yang offer dia tidaklah semewah offer di bulan Ramadan, pembebasan api nerakanya,
pengampunan Allahnya. Apatah lagi pada bulan Ramadan, maka kita kena perbanyakkan doa. Antara waktu-waktu terbaik untuk berdoa adalah, of course lah, sepanjang hari Ramadan ini. Secara spesifiknya apabila kita berbuka puasa. Waktu antara bukan waktu antara, waktu kita berbuka. Maksudnya bila berbuka puasa tu, bila ada azan, baca bismillah, ambil kurma, tamar. Sunnahnya, yang paling sunnah berbuka dengan tamar. Kalau tak ada tamar, air, and then barulah balun ayam ke, kuih ke, dan sebagainya. Kalau ada, and supposedly kena ada lah. Nak kata excuse kat bawah Bazar Masalam tu ada bersepah orang nak jual kurma kan. So no excuse saya rasa. So siapa yang nak menghidupkan sunnah, dia kena dapatkanlah barang-barang tersebut. So mulakan dengan kurma, tamar. The best ialah rutab, kurma apa ni, kurma basah tu. Kemudian air dan makan sedikit. Kemudian kita berdoa. Antara doa yang dianjurkan, sabit dalam riwayat hadis, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insya-Allah. Apa maksud dia? Telah pergi kedahagaan. Sebab itulah kena makan dengan minum dulu. Kalau tak, mana pergi lagi dahaga tu. Duk dahaga lagi lah. So makan dulu, minum air, and then mula berdoa. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq, dan telah basah urat-urat tekak kita. Wa thabatal ajru insya-Allah, dan moga-moga telah tetaplah ganjaran-ganjaran Allah akan ibadat puasa aku tadi. Itu doanya. Kalau mungkin saya tak pasti ada ke tak dalamnya. Kalau tak ada, boleh Google lah. Ada? Nanti kalau sampai kita tunjuk. So setelah baca doa tersebut, itu doa yang warid dalam hadis. Kemudian boleh sambung dengan doa-doa yang lain. Boleh sambung dengan doa-doa yang lain. Apa sahaja doa. Siapa boleh bahasa Arab, doa dengan bahasa Arab. Itu yang terbaik. Siapa tak boleh, doa je lah bahasa Melayu. Tak apa. Sebab kita bukan dalam salat. Dalam salat dia tak boleh sebut perkataan selain benda perkataan yang dikhaskan untuk salat. Atau luar salat, doalah dengan apa bahasa sekalipun. Allah Maha memahami bahasa hamba-hambanya. Doa, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, permudahkanlah urusan aku, bukakanlah rezeki, sebagainya. Ikut keperluan masing-masing. Nak doa apa? Itu antara waktu yang mustajab doa. Maka di sebalik kesibukan untuk especially kaum hawa ini, kalau especially yang dah kahwin, sibuk nak prepare juadah kepada family kan, tak ada masalah. Prepare juadah berbuka puasa. Jangan pula, bang, saya nak doa ni. Janganlah kacau. Yalah, kalau dapat suami yang understanding, okey lah. Suami okey, jom kita sama berdoa. Tahan lapar sikit, doa. Apa-apa je, masing-masing minta. Tapi mungkin suami letih ke kerja, nak cepat makan ke, si isteri lebih aula untuk dia sediakan juadah untuk suami terlebih dahulu berbanding berdoa. Berdoa tu bukan wajib. Berdoa tu dianjurkan. Biarlah suami lapar ke, terlekak biji kurma ke, yang penting aku nak berdoa. Mudahnya doa, ini satu kefahaman juga. Mudahnya doa, sambil duduk menggoreng apa ke, duduk bancuh air ke, berdoalah, tak ada masalah. Masyarakat Melayu sering dikekang dengan kekangan-kekangan yang tak warid dalam agama, yang tidak sahih dalam agama. Tak boleh nak berdoa kena duduk atas tikar sejadah, kena angkat tangan, kena tasbih tu lilit kat jari dulu, baru boleh doa diterima. Tak. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sebut, apabila hamba-Ku memohon kepada aku, sesungguhnya ketahuilah, bagi tahulah dekat hamba-Ku ini bahawa aku sangat dekat kepadanya. Bahkan dalam hadis mentafsirkan dekat, Allah itu dekat kepada hamba-Nya lebih dekat pada urat leher dia sendiri. Bukanlah bermaksud Allah duduk di batang leher kita, tapi perumpamaan yang diberi hadis, betapa akrabnya Allah dengan hamba-Nya.
Itu perumpamaan, tashbih dalam bahasa Arab, bukannya memang confirm Allah duduk kat leher kita. Dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan dengar dan terima apa yang hamba aku minta. Maka minta. Dan tidak ada mana-mana hadis pun adab doa tu ada. Okey, secara umumnya. Okey. Tapi secara umumnya juga kita dibenarkan doa dalam apa-apa keadaan yang baik. Menyediakan juadah berbuka puasa di dapur bukankah sesuatu benda yang baik? Kita buat maksiat ke masa tu? Tak. Kita buat satu kebaikan untuk ahli keluarga kita, untuk suami terutamanya, untuk anak-anak. Maka dahlah satu waktu itu mustajab dengan doa, plus lagi kita setengah buat kebaikan pula. Maka itu antara waktu terbaik untuk berdoa bagi kaum Hawa, kaum isteri. Doalah sambil duduk bancuh air, ya Allah, dengan air ni berkatilah family aku, ampunkanlah kami semua. Bahkan doa yang terbaik, doa yang tidak diketahui oleh orang yang kita doakan tu. Mungkin kita nak doakan suami, kan? Suami kita ada masalah dekat office ke, tanggung hutang banyak ke, kita doa secara senyap tanpa dia tahu. Itu antara doa yang terbaik. Bukan doa tepi telinga dia, ya Allah permudahkanlah untuk suamiku. Doa yang terbaik antara kita dengan Allah, dan orang yang kita doakan kebaikan untuknya tak tahu. Sama juga doa ibu untuk anak-anak. Okay? So boleh je, tak payah sampai baca nak angkat tangan, nak tadah tangan, tak perlu. Just immediately doa macam tu je, tanpa perlu tadah tangan, nak menghadap kiblat apa semua, tak perlu. Benda tu boleh berlaku simultaneously, seiring pada waktu yang sama. Okey, itu kira mukaddimah. Dalam masa 10 minit lagi kita pergi sikit tentang 16 minit lagi. Yang kita masuk kepada puasa itu sendiri, sebenarnya yang saya sebutkan tadi, kebanyakan yang mungkin isi yang dibincangkan adalah sesuatu yang umumnya, jika kita cakna kepada agama lah, umumnya dah tahulah puasa ini apa, menahan diri daripada lapar dan dahaga dan juga syahwat di siang harinya, kan, bermula daripada terbit fajar hinggalah tenggelamnya ataupun terbenamnya matahari ataupun fajar. Baik, namun secara detailnya definisi puasa atau dalam bahasa Arab as-siyam ataupun as-saum, dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan puasa ke atas kamu, ya as-siyam, sebagaimana ia telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu, nescaya dengan puasa kamu akan mendapat takwa. So dari sudut bahasanya, membawa maksud menahan, ini as-siyam, membawa maksud menahan daripada sesuatu perkara, sama ada percakapan maupun makanan. Dalilnya ialah firman Allah dalam surah Maryam ayat 26, fakuli washrabi wa qarri aina. Okey, fakuli washrabi wa qarri aina fakuli washrabi wa qarri aina فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Maksudnya, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini sunnah puasa yang ditunjukkan oleh bonda kita Maryam, ya.
Erti saum dalam ayat ini ialah menahan dan senyap dari berkata-kata. Puasa dalam bahasa Arab, as-siyam atau as-saum dari sudut istilah pula ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya fajar hinggalah terbenamnya matahari. Fajar matahari itu samalah, disertai dengan niat. Mungkin kita akan pergi detail. Kertas kerja ni, maksudnya dekat mana saya berhenti hari ini, next Dr. Fadlan ke siapa yang akan deliver, dia akan sambung lah daripada mana yang saya berhenti. So kalau lah cepat habis 17 muka surat ni, sambunglah kertas kerja lain. Ada 3 kertas kerja. Kalau sempat, kalau tak sempat, sekadar yang mampu je lah. Okay, jenis puasa ada 2 jenis. Umumnya puasa ada 2 jenis. Puasa yang diperintahkan oleh syarak, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, puasa yang dilarang oleh syarak. Okay, ini puasa yang masyru', puasa yang ghairu masyru'. Yang pertama, puasa yang disyarakkan ada 2 pula bahagian. Puasa wajib, yang kedua puasa sunat. Puasa wajib, of course lah, Ramadan. Yang pertama, yang puasa Ramadan sekarang ni. Yang kedua, yang diwajibkan oleh hamba, contohnya nazar, kafarah dan qada. Ini bukan diwajibkan oleh hamba, ni bukan hamba yang buat syariat puasa tu. Dia sendiri wajibkan diri dia untuk berpuasa setelah ia melakukan certain kesalahan ataupun nazar. Bila buat satu kesalahan, dia kena kafarah, bayar kesalahan dia itu. Contoh langgar langgar sumpah, kena kafarah. Antaranya, caranya antara puasa. Qada, sebab dia sendiri yang buka puasa pada bulan Ramadan, dia kena qada lah. Dia yang kena wajibkan diri dia untuk berpuasa. Adapun syariat itu asal juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa nazar. Puasa sunat, ini puasa yang dituntut. Secara sunat, secara mutlak, terbuka, puasa yang tidak ditentukan masanya oleh dalil. Yang kedua, sunat secara muqayyad, ini tertentu, tidak terbuka, puasa yang ditentukan masanya oleh dalil. Seperti puasa 6 hari dalam bulan Syawal, puasa Isnin Khamis, puasa hari Arafah, puasa Tasu'a, puasa Ashura. Ini puasa yang diikat dengan dalil. Adapun nak puasa hari-hari lain, itu terbuka. Cumanya fadilatnya ataupun kelebihannya ataupun aula, kelebih utamaannya, kita patut dahulukan puasa-puasa yang diikat dengan dalil. Tak payah duk tiba-tiba nak puasa hari Rabu. Puasalah hari-hari yang ada di sana sandaran nas yang sahih. Sunatnya puasa Isnin Khamis ataupun 3 hari sebulan. Dalam satu bulan Islam, kita disunatkan antaranya Isnin dan Khamis, ataupun di setiap Isnin dan Khamis, ataupun puasa pada 3 hari di setiap bulan. Dan puasa-puasa yang lain, 6 hari selepas Syawal, maksudnya 2 Syawal. Jangan 1 Syawal dah mula puasa dah. Itu termasuk dalam puasa yang dilarang syarak. Tengok ada 2 puasa yang dilarang syarak. Yang pertama puasa haram, yang kedua puasa makruh. Puasa yang haram ialah pada 3 hari. Ini puasa pada hari raya Aidilfitri yang pertama, puasa pada hari raya Aidul Adha, ini 10 Zulhijjah tu, dan juga hari Syak. Hari Syak ni hari 2 hari sebelum 1 Ramadan. Berdasarkan hadis, Nabi suruh kita tinggal puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, sebab di sana syak antara nak masuk Ramadan ataupun tidak. So sekat puasa pada 2 hari last Ramadan tersebut. Dan juga hari raya pertama jangan buat-buat takwa tinggi sangat, tiba-tiba nak berpuasa pula hari tu, kan? Ia dia haram secara qat'i, haram puasa. Puasa sunat ke puasa qada pun tak boleh buat hari tu. Hari raya Aidul Adha pun sama. Puasa yang makruh seperti puasa wisal, berterusan, dan puasa hari Arafah untuk orang yang buat haji. Maksudnya dia makruhkan puasa secara berterusan. Maksudnya dia puasa tanpa ada ada selang. Seminggu 7 hari puasa.
Yang puasa yang disyariatkan tak ada selang sebulan ni Ramadan je. Adapun selain daripada Ramadan tak ada. Okey. Ini masalah isu bila kita buat sesuatu tanpa ilmu. Mungkin di sisi orang yang jahil, bagus dia ni puasa 10 hari straight. Ini di luar Ramadan lah maksud saya. Oh, alim bagus ni. Sedangkan nas tidak mensyariatkan puasa sedemikian. Bila kita pandang agama itu dari sudut orang yang buat banyak kuantitinya, tapi tidak kena dengan nas agamanya, ini masalah dia. Sedangkan agama itu sangat logik dan praktikal. Ada hadis ke atas relate dengan puasa wisal berterusan ni. Hadis ni penting untuk pengajaran, untuk kita faham agama. Bahawa agama ni bukan kerja buat ibadat saja. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh kisah Salman dengan Abu Darda. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Panjang hadis ni. Boleh baca? Okay, saya baca yang translation lah. Abu Juhaifah berkata Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ini dua orang sahabat dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira macam saudara angkat lah. Okay, Salman Al-Farisi, Salman daripada Parsi. Okay. Maka pada suatu hari Salman menziarahi Abu Darda, saudaranya. Okay, antara hak seorang saudara di Islam adalah menziarahi saudara kita. Maka kalau kita tak ziarahi saudara kita lama tu, kita tak memberi hak kepada saudara kita. Bila dia pergi, isteri Abu Darda, dia tengok isteri Abu Darda ni tak terurus. Okay. Salman bertanya kepadanya, apa dah jadi ni tak terurus? Kusuk masai, wallahu alam, keadaan tak terurus tu wallahu alam. Maksudnya maksud dia jelas lah. Mungkin kalau pakai tak semenggah ke, kan, pakai tudung ke sengit sebelah ke, sedemikianlah rupanya. Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tidak berhajat kepada dunia. Maksudnya dia meninggalkan dunia kerana agamanya, kerana nak tumpu ibadat. Detail dia ada cerita seterusnya. Apabila Abu Darda datang dan membuat hidangan kepada Salman, okay, antara sunnahnya kita ikramud duyuf, okay, kita memuliakan tetamu yang datang. So itu juga adalah agama. That's why Abu Darda memuliakan Salman. So dia ajak Salman makan sekali. Salman ajak Abu Darda makan. Okay. Abu Darda kata, aku puasa. Okay, aku puasa. Lalu Salman berkata, aku tak akan makan kalau kau tak makan. Ni tahulah itu bukan puasa wajib, puasa sunat. Okey. Puasa sunat tak ada masalah, nak buka tengah-tengah 5 minit nak berbuka pun boleh lagi nak buka puasa. Tak ada masalah. Yang tak boleh puasa, yang tak boleh bukanya puasa yang wajib, termasuk qada nazar dan sebagainya. Maka aku tak akan makan kalau kau tak makan. And then dibukalah puasa. Pada malamnya masa nak tidur, Salman ajak Abu Darda tidur. So, jomlah kita tidur malam ni. Abu Darda tak nak. Aku tak nak tidur untuk beribadat, qiyamul lail. Tapi paksa, kalau kau tak tidur, aku tak akan tidur. Kemudian Abu Darda tidur dan sebagainya. Bila sampai waktu malam, dikejutkan Abu Darda oleh Salman, sama-sama qiyam, salat malam sama-sama. Lepas itu Salman kata, sesungguhnya kepada Abu Darda, ini yang penting ni, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab kepada Tuhanmu, tanggungjawab terhadap badanmu. Wali rabbika alayka haqqa, wali bananika alayka haqqa, wali ahlika alayka haqqa, fa'ati kulli haqqin haqqa. Allah, kamu ada tanggungjawab kepadanya. Yang ini beribadat, taat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Badan kamu pun ada hak. Ini nak relate dengan puasa tu. Wisal, puasa wisal, puasa berterusan sampai kuh kering, tak larat untuk buat kerja yang wajib dia buat. Itu yang jadi tak terurus isteri dia. Kerana kerja duduk puasa sahaja. Dah kerja duduk puasa, penat lah. Kan, macam mana nak bagi cari nafkah untuk keluarga?
Cari nafkah pun sekadar-kadar. Dulu tak ada lah makan gaji macam sekarang. Okay. Dulu mesti adalah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, keluar pergi buat bisnes, balik dapat hasil. Kalau duk puasa saja sepanjang hari, sepanjang minggu tanpa ada selang, ia akan memberi impak kepada badan, akan lemah. So malam nak bersama suami isteri, nak layan anak-anak, tak ada lah, tiap-tiap hari puasa. Itu maksudnya hadis Salman ini. Kepada keluarga kamu pun ada tanggungjawab. Jangan duk kerja nak ibadat sampai lupa hak keluarga. Hak isteri untuk dibelai, hak anak untuk ditatang, dibelai, dimanja dan sebagainya. Kan? Tak nak tidur, dah lah puasa tak berhenti, tak tidur pula, sah-sah insomnia lah. Okey. So bayangkan, so ia memberi satu kejutan kepada fizikal badan. Maka i'ti dhi haqqin kulli dhi haqqin haqqah. Bagi kamu, wajib bagi setiap orang yang ada, setiap hak-hak tersebut haknya. Jangan bagi hak ke Allah sahaja, kamu melupakan hak-hak yang lain. Maka bila jumpa Rasulullah SAW, Salman ni Abu Darda jumpa Rasulullah, bertanya tentang yang Salman cerita itu. Maka Rasulullah kata, sadaqa Salman, benar kata Salman. So kembali kepada topik kita tadi, puasa wisal tu, puasa yang makruh. Antara puasa yang makruh adalah puasa yang berterusan tanpa ada selang langsung. Dan juga puasa hari Arafah, Yaum Arafah 9 Zulhijjah itu, hari wukuf itu, oleh orang-orang yang buat haji. Yang sunnah berpuasa pada Arafahnya adalah kita yang tak buat haji ni, kita yang duduk Malaysia, duduk selain daripada padang Arafah tu, kita sunat berpuasa. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah, sunnah itu bukan ke atas mereka, maka makruh untuk mereka berpuasa. So makruh ni tak payah buat lah. Ustaz tak dapat dosa. Ya, memang tak dapat dosa, tapi makruh. Benda makruh ni benda yang bukan elok di sisi agama. Seterusnya, 1 minit lagi. Benda yang paling penting adalah niat. Hebat niat ni. Niat wajib. Okay. Selain daripada mula menahan lapar dan dahaga, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula terbitnya fajar, satu lagi kena make sure adalah niat. Okay. Adalah niat berpuasa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada waktu malam sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Cuma perbincangan tentang bab niat ini ada banyak isu lah. Isu tak banyak sebenarnya, satu isu je, tapi sering menjadi kepeningan masyarakat. Payah pula nak handle benda ni. Macam mana nak hilangkan benda ni? Okey, niat. Secara ringkas saya discuss bab niat. Okey. Niat pada waktu malam, ini sebelum subuh tu lah. Hadis yang panjang daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bertanya, wahai Aisyah, adakah kamu mempunyai makanan? Lalu Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, kita tidak mempunyai apa-apa. Nabi berkata, jika begitu saya berpuasa. Lalu baginda SAW keluar dan kami diberi hadiah atau dikunjungi orang yang datang berziarah. Apabila Rasulullah SAW pulang, saya berkata, ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, kamu diberi hadiah dan dikunjungi orang, dan saya telah simpan sedikit makanan untukmu. Baginda bertanya, apa dia? Aku menjawab, ini Aisyah menjawab, kurma, kurma yang diuli dengan tepung dan minyak sapi. Nabi bersabda lagi, bawa kemari. Lalu baginda makan. Kemudian baginda berkata, sebenarnya pagi tadi saya berpuasa. Talha berkata, saya menyampaikan hadis ini kepada Mujahid. Lalu beliau berkata, perkara ini seperti orang yang mengeluarkan duit untuk sedekah.
jika dia ingin teruskan, jika dia ingin teruskan, jika dia tak tahan. Ini puasa sunat. Untuk puasa sunat dibenarkan kita memasang niat setelah fajar. Tapi untuk puasa wajib, Ramadan, nazar, kafarah dan sebagainya, ia adalah satu yang wajib diniatkan sebelum fajar berdasarkan hadis Nasa'i tadi yang ke atas. Pada siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka tidak adalah siam untuknya. Itu khas untuk puasa wajib, terutama Ramadan dan juga puasa-puasa wajib lain. Baik, niat pula macam mana? Niat ini mahalluhu al-qalb. Niat ini tempat dia, atau mahalluhu al-qalb. Niat tempatnya adalah hati. Okey. Ini poin yang utama. Insya-Allah selebihnya akan disyarah oleh presenter yang seterusnya. Namun sedikit secara ringkas saya nak sudahi isu niat ini. Niat tempat dia ialah di hati, itu bukan di lidah. Lisan tempat dia untuk perkataan. Al-kalam mahalluhu al-lisan. An-niyah mahalluha al-qalb. Okey, maka niat bukanlah maksudnya sahaja aku berpuasa, disebut sahaja aku berpuasa pada esok hari bulan Ramadan kerana Allah Taala, fardu ke atasku bulan Ramadan kerana Allah Taala. Okey, itu lafaz niat. Itu kalam yang datang daripada lisan. Adapun niat, dia datang dari hati. Tempat dia di hati. Hati ataupun al-qalb, sebenarnya terjemahan terbaik adalah jantung. Hati ini adalah liver. Kan? Itu cerita lain pula. Panjang pula, jadi pukul 2 pula berhabis. So, tempat di hati. Sebab tu ibadat ini antara syarat wajib melakukan serta-serta ibadat adalah aqil, berakal. Antara masuk berakal, sedar. Orang yang tak sedar, mungkin dia boleh lafaz niat. Orang yang mengacau, orang yang kena histeria, kena rasuk, mungkin dia boleh lafaz niat, tapi niat sebenar termeterai tak, ataupun disetkan tak dalam hati dia, tak. Itu beza niat dengan lafaz niat. Sebab itu niat syarat dia bukan lafaz. Niat tempatnya di hati. Okay. Sebab orang yang tak sedari, orang yang meracau, dia boleh je sahaja aku berpuasa tapi duk mabuk macam tu. Dia tak sedar. So puasa dia tak sah. Okay. So niat tempatnya di hati. So nak niat, tak semestinya kena sebut lafaz. Lafaz itu dikeluarkan solusinya oleh para ulama kemudian atas dasar memberi kemudahan kepada orang yang susah nak niat. Jadi isu orang susah nak niat ni sebab dia tak faham maksud niat lah. Dia ada masalah penyakit was-was. Berlaku terutamanya dalam salat. Was-was niat puasa ni jarang. Saja aku berpuasa nak makan sahur tu sahaja. Tak berlaku biasa. Tapi tang salat banyak. Allah, itu masalah niat tu. Sebab apa? Ustaz, tak sampai niat. Niat tak perlu sampai, memang dia dah sampai lama dah. Niat ni adalah lintasan hati. You just set it. Set saja. Duduk atas tikar salat, okay, dah tahu nak salat apa, Allahu Akbar, dari niat. Sama juga puasa. Kamu duduk, isteri-isteri bangun goreng nasi goreng ke, panaskan bubur lambuk semalam, hidang kat suami, tak niat lagi ya. Niat lah tu nak puasa. Unless kamu bangun tu histeria, kena rasuk ke dekat syaitan mana kan, tengah-tengah bulan Ramadan ni. Apa ni? Sleep walking apa? Night walking mana? Sahur walking. Duduk memasak untuk suami, tapi suami tanya, abang, saya sediakan abang tak sahur tadi? Sedialah. Saya tak sedar. Kamu sahur walking tu. Itu memang tak niat. Memang tak bangun. Okey. So ini itu berlaku dengan kesedaran dan set dalam hati. Dia bukan lafaz. Kerana lafaz tidak cukup untuk menyebabkan niat itu terpasang. Kerana orang yang tidak sedari boleh saja melafazkan niat tanpa dia set bahawa dia nak buat benda tu. Okey. So letak lauk, suap nasi semasa sahur, itu adalah niat bersahur. Bersahur tak apa. Saya bersahur saya saja je. Bersahur untuk puasa lah. Mana ada orang bersahur saya saja? Kan? Kamu bersahur untuk apa? Saya saja bersahur. Nak puasa lah.
sahur tu. Okey. Kita tak bersoal pula. Niat masa nak buka puasa. Agak-agak nak buka puasa. Sebab niat tak sampai. Setiap perbuatan berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu terbatas. Yang ni tidak ada sesuatu perbuatan tanpa niat. Hatta saya nak slide, nak jawab iPhone call ni pun mustahil kalau tak ada niat saya buat. Tapi kita tak lafaz saja aku slide iPhone untuk jawab telefon. Kalau ada lafaznya sah, kita akan was-was juga. Nak jawab ke tak nak jawab? Niat tak sampai. Faham? Itu isu niat yang banyak buat orang was-was. Anehnya, contoh dalam bab salat, bila imam nak rukuk dan tu Allahu Akbar, sampai niat. Padahal sebelum tu 18 kali duduk takbir. Ustaz, saya tak masuk niat. Tak masuk niat, kamu dah masuk sejak kamu datang sampai ketika salat lagi. Cuma dia tak cakap lah, Assalamualaikum, niat kami nak masuk. So, kena faham itu. Niat mengikut pandangan jumhur ulama, letaknya di hati, dan lafaz itu sekadar. Lafaz itu tidak disyariatkan dalam Quran maupun sunnah. Lafaz itu adalah hasil ijtihad para ulama mazhab untuk membantu orang yang ada penyakit-penyakit waswas tak sampai niat ni. Maka kita kena betulkan kefahaman kita tentang niat. Semoga amalan kita terhindar dari waswas, kerana waswas ini tidak lain dan tidak bukan datangnya dari syaitan. Dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kerja duk waswaskan dalam hati kita ni tidak lain dan tidak bukan ialah syaitan. Lawan dia apa? Kena ada ilmu dalam amalan. Bila kita tahu, settle. Tadi ada yang kata malam Ramadan tu kita dibebaskan daripada neraka kan? Itu in future ke ataupun siapa yang dibebaskan daripada neraka tu? Satu, kena faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syurga dan neraka telah ada, kerana ia adalah makhluk Allah, telah tersedia. Namun orang yang ada dalam neraka itu ahlun nar, wallahu a'lam. Telah maksud hadis itu lillahi utaqa, di sisi Allah ada orang yang dibebaskan. Maksudnya orang yang telah ditulis padanya api neraka, ending ni api neraka. Setiap kita dah ditulis ending kita. Hadis ini diperdebatkan oleh ulama panjang. Hadis Syaqiyyun wa Sa'id. Hadis seseorang itu apabila hadis panjang, apabila orang itu telah ditetapkan dia bahawa dia ahli syurga, sehingga dia hampir untuk masuk ke syurga, dia buat satu amalan ahli neraka, Allah endingkan dia dengan neraka. Ada pula orang itu amalan dia ahli neraka, sehingga dia hampir kepada lubang neraka, sehingga pada saat ending itu dia buat satu amalan ahli syurga, Allah masukkan dia dalam syurga. Maka diperdebatkan isu ni, antaranya orang bangkitkan isu, berarti buat apa kita buat amalan semua ni kalau dah memang ending kita Allah dah tahu kita neraka syurga. Kita janganlah, alang-alang tanya, kita jangan compare ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu Allah subhanallah tidak terbatas. Ilmu kita terbatas. Kita tahu tak ending kita mana? Tak tahu. Nak buka puasa dengan apa sekejap lagi pun kita tak tahu. Mungkin ada dalam kepala nak buka dengan kuih lopeh, tapi betul ke tak? Mungkin kek lapis Sarawak kita buka sekejap lagi, tak tahu. Hatta itu pun kita tak dapat bagi kepastian, apatah lagi in future syurga atau neraka. Sedangkan Allah, ilmu dia tak ada batas. Dia tahu sejak terciptanya, ataupun bukan sejak tercipta, sejak azali dia panggil. Ilmu Allah ini qadim, asal dulu, mengatasi semua. Kita tak ada dilahirkan pun dah ada dah ketetapan bila kita lahir dan apa ending kita. Tapi satu kita kena faham dalam isu ini, bukankah Allah itu maha adil sifatnya? Jika Allah boleh endingkan seseorang dalam syurga, ada tak kemampuan bagi Allah untuk dia tukar masuk dalam neraka? Kita Ahlussunnah, kita beriman tak dengan kemampuan Allah tu? Of course lah. Biarlah dia dah tetapkan orang tu ke syurga pun, anytime dia nak masukkan dalam neraka, ataupun dia dah tetapkan orang tu dalam neraka, mungkin kerana amalnya yang
subhanallah, pada Ramadan 1434 Hijrah ini lain macam dia punya amalan. Keinsafan dia, kekhusyukan dia setelah mendengar kuliah di tingkat 8 ini mungkin menjadi faktor hidayah. Ia menjadi satu sebab Allah tukar ending dia daripada neraka kepada syurga. Itu maksud lillahi utaqa, bukannya terus adanya orang keluar daripada api neraka, tak. Okay? Maksudnya in future, kalau dah tertulis untuk orang itu neraka untuknya, kerana amalannya tersebut, ia menjadi penyebab dia berpindah kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dulu waktu macam kecil-kecil, masa macam ada lah mak cakap macam orang-orang cakap roh akan balik ke rumah waktu bulan puasa. So macam start ulik-ulik sikit. Roh akan balik rumah pada bulan puasa. Okey. Taklah macam tidak awak. Okey, tak. Saya pun orang Melayu, dilahirkan di Kota Baru, Kelantan. Dan memang saya pure orang Melayu, so saya pun mendengar riwayat-riwayat seperti itu. Okay, roh akan kembali dan tengok anak buka puasa dan sebagainya, all sort of thing lah. Dan ia semuanya palsu, rekaan, khurafat semata-mata. Apa-apa dalam agama, bukan daripada agama sahaja, apa-apa sahaja yang kita nak kata dalam agama ini, dan agama ini komprehensif, ia perlukan dalil. Kerana semua ini datang dari Allah. Apatah lagi hal yang melibatkan roh, perkara ghaibiyat yang tidak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ada dalil yang mengatakan roh datang pada bulan Ramadan untuk balik bertamu di rumah-rumahnya, tapi kita duk kata ada roh. Yang tu yang jadi orang duk pasang pelita 7 likur lah benda tu. Itu faktor-faktor kekhurafatan seperti itulah. Antaranya juga bila pasang pelita keliling rumah tu, malaikat nak turun malam Lailatul Qadar mudah nak nampak. Itu antara kekhurafatan, kekarutan dan kepercayaan karut yang ada pada masyarakat Islam Melayu yang wajib dibuang. Terima kasih atas soalan. Yang wajib dibuang. Tak ada, subhanallah, malaikat tu tak payah gelap satu dunia pun dia tahu dia nak pergi mana. Kerana dia turunnya rahmat Al-Qadar, turunnya rahmat Al-Qadar adalah dengan kehendak Allah. Dan Allah perlu lampu ke? Allah ni pasal tercelak turun rumah aku? Tak. Allah datang dengan amalan. Ini Allah datang menurunkan rahmatnya, pengampunannya dan sebagainya pada malam Lailatul Qadar berdasarkan amalan orang tersebut, bukan berdasarkan meriahnya rambu-rambu, lilap-lilap lampu kat rumah dia. Banyak, mungkin 100 keliling tu pelita dia beli kat Maiden pun cerah satu halaman rumah, tapi dia tak bangun malam. Bahkan dalam tu dipenuhi dengan duk pasang lagu 10 malam terakhir. Bukan 10 malam terakhir, first night Ramadan dah ada dah lagu lebaran raya, kan? 10 malam terakhir lagi lah, 24 jam duk lebaran sajalah, kan? Bukan baca Quran, duk pasang lagu Siti Haliza, Era Fazira dan sebagainya. Macam mana nak turun rahmat Al-Qadar? Pasanglah lampu neon ke, lampu kereta kamu ke, lampu limpah stadium ke, tak turun rahmat tersebut. Maka pemikiran-pemikiran itu tidak sabit dan bahkan ia palsu, tidak langsung sabit di sisi agama. Maka perlu dibuang pemikiran tersebut. Tak ada roh balik, tak ada. Roh duduk situ lah, tempat dia. Alam dia berbeza dengan alam kita. Bukan sekat Ramadan, di lain-lain waktu pun arwah, roh-roh tidak akan pulang lah. Tempat dia di situ. Dah settle dah dia punya bisnes dekat dunia. Daripada alam dunia, dia sekarang berada dalam alam barzakh. Jika di sana jika dia orang baik, maka kubur dia akan menjadi petunjuk bahawa ia adalah jalan ke syurga. Jika ia orang yang tidak baik, maka kubur itu telah memberi signal kepada dia ending dia neraka. Mungkin kegelapan, kesempitan, ular, patuk, siksa dan sebagainya. So itu arwah duduk situ tempat dia. Tak ada dia nak balik nak tengok anak makan apa, bubur ke, nasi ayam ke. Tak ada faedah. Dia tak ada nak fikir dah. Aku dah kerja aku. Orang yang dapat rahmat, arwah yang dapat rahmat, bau syurga,
Buat apa aku nak pergi tengok orang buka puasa? Aku dah confirm syurga. Tak ada lah anak pergi melawat anak-anak makan ke belum buka puasa ni. Tak ada. Ya? Sekali lagi, sebab itulah pentingnya untuk kita memahami agama. Paling penting memahami agama, menerusi ilmu. Okay? Kenapa kalau kita nak belajar matematik, kita paling particular betul ke tak ni formula ni, ending dia betul kan? Belajar admat, belajar sains, belajar account kan, tak tally account fail, cangkul lah SPM kan, 9 lah jawabnya. Tapi kenapa tidak pada agama? Kenapa kita tidak concern se-concern tu? Tak jalan-jalan untuk jawab agama, ending dia betul ke tak? Ini yang disunnahkan oleh Allah dan Rasul. Kita jarang question. Tapi bab math, sains, biologi, apa semua yang kita nak anak-anak kita ni, hantar belajar, make sure dapat A. Kalau ada A++ pun dapat A++. Tapi pendidikan agama kita letak sebagai pendidikan sekunder yang tidak primary sahaja. Ini satu anjakan yang perlu kita lakukan, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.